Semua jentera parti membuat pecutan terakhir bagi memastikan mereka mampu mengunci pengundi untuk memangkah calon pertaruhan mereka. Minggu pertama kempen bermula suram kerana Suruhanjaya Pilihan Raya mengekang kempen secara bersemuka antara calon dengan pengundi, namun mahu tidak mahu senjata strategi mereka perlu dilancarkan segera. Akibat kempen yang kurang agresif kerana kepatuhan kepada SOP bagi mengekang penularan COVID-19 menyebabkan ramai pemerhati politik sukar meramalkan siapa yang akan menjorai hati pengundi Melaka. Pensyarah Kanan Politik dan Hubungan Antarabangsa Universiti Utara Malaysia UUM, Profesor Dr. Muhammad Azizuddin Muhammad Sani berkata, menerusi tinjauan yang dilakukan beliau, Barisan Nasional BN berpotensi menang tipis pada PRN ini. Potensi ada, sebab kita tahu Barisan Nasional dari segi jentera dia dan kekuatan dari segi kewangan atau funding kepada parti tersebut agak-agak kuat, dan rakyat melihat jasa lah. Banyaknya memikirkan mereka daripada tinjauan saya lah, mereka bukan bercakap tentang pemimpin, tapi mereka bercakap tentang jasa Barisan Nasional UMNO khususnya kepada rakyat dan mereka masih kenang lah. Ini terutamanya golongan yang umur 40 ke atas sebagainya. Tapi 40 ke bawah tu perspektif dia lain. Dia melihat faktor ekonomi sebagainya. Itu kemungkinan ada peluang di pihak Perikatan Nasional dan juga Pakatan Harapan untuk mendapatkan undi golongan muda lah. Bercakap kepada Bernama TV dalam temu bual eksklusif di Air Keruh Melaka pada Khamis, Dr. Muhammad Azizuddin berkata beliau turut melihat senario yang memberi kesukaran kepada mana-mana penganalisa politik untuk meramalkan keadaan yang berlaku dalam PRN ini. Jelasnya pengundi atas pagar berpotensi dan cenderung memberi undi kepada Perikatan Nasional PN disebabkan pendirian mereka yang bercampur baur dengan pelbagai isu, sekaligus menyebabkan boleh berlakunya kejadian pecah undi dan dun tergantung. Pendapat sama dikongsikan Profesor di Pusat Pengajian Sains Kemasyarakatan Universiti Sains Malaysia USM, Profesor Dr. Siva Murugan Pandian kepada Bernama TV. Menerusi pemerhatian beliau, setakat ini parti-parti yang bertanding sukar mendapatkan kemenangan majoriti mudah 15 kerusi bagi membentuk kerajaan negeri. Antara faktor yang mempengaruhi perkara ini adalah boikot pengundi terhadap PRN Melaka. Sebahagian daripada pengundi sudah merasa muak, marah, kecewa dengan situasi kedudukan politik tanah air dan mungkin akan melakukan protes ke atas apa yang sedang berlaku di Melaka. Dan akhirnya, kita akan melihat bagaimana pengundi atas pagar yang mungkin masih lagi belum membuat percaturan mereka, jika keluar beramai-ramai, akan menentukan siapakah yang paling berkelayakan untuk mendapat majoriti dan menubuhkan kerajaan. Namun begitu, Dr. Siva Murugan berkata beliau tidak terkejut sekiranya peratusan keluar mengundi PRN kali ini jika lebih rendah akan memberi kelebihan kepada Barisan Nasional BN seperti mana yang berlaku semasa pilihan raya umum ke-13 yang menunjukkan hanya 80% keluar mengundi berbanding pada PRU 14 yang mana SPR merekodkan 82.32%. Kita tidak boleh menyangkal bahawa akan ada pihak yang menyatakan bahawa mereka mampu untuk menubuhkan kerajaan dengan bilangan kerusi tertentu, tapi waktu yang sama kita juga tidak boleh menolak kemungkinan pembentukan sebuah kerajaan campuran jika akhirnya tidak ada sesuatu pihak yang dengan jelas mempunyai majoriti ataupun melangkaui angka 15 yang diperlukan untuk menubuhkan kerajaan di negeri Melaka. Malahan saya juga tidak akan terperanjat jika sekiranya dengan peratusan keluar mengundi rendah yang memberikan satu kelebihan kepada Barisan Nasional, dan jika sekiranya peratusan keluar mengundi meningkat secara mendadak sebagaimana yang kita lihat pada tahun 2018 hampir 82%, ia boleh berpihak kepada Pakatan Harapan. Ketika ini terdapat 3 parti besar yang bertanding dan mempunyai pengaruh tersendiri, manakala calon-calon bebas, Putra dan Iman dilihat bertanding sekadar mencuba nasib sebelum membuat kemunculan semula pada pilihan raya akan datang. Sebelum ini, BN yakin menang di 19 kerusi dengan 10 kerusi daripadanya berkedudukan selesa seperti di Lendu, Air Molek dan Melimau.
PH 12 kerusi dan PN dilihat mempunyai peluang di 6 kerusi daripada 28 kerusi yang dipertandingkan. SPR sebelum ini menetapkan tarikh mengundi bagi PRN Melaka pada 20 November dan undi awal pada 16 November berikutan pembubaran DUN pada 4 Oktober lepas selepas 4 ahli Dewan Undangan Negeri menarik sokongan terhadap Ketua Menteri Datuk Seri Sulaiman Mat Ali.